Selamat datang ke dunia AdMaths. Satu-satunya subjek elektif tanpa soalan objektif. Bagus apa? Sebab kita buat jalan kira panjang, setiap satu tu dapatlah markah. Kalau objektif, kita bulat salah, kosong markah. Betul tak? Belajar apa form-form? Bab 1. Fungsi! Persamaan Y, MX tambah C ditukar kepada bentuk yang lebih fancy. Contoh, 5X tambah 4. Kadang-kadang linear, kadang-kadang ada kuadratik dan macam-macam lagi. Kita kaji bagaimana dua fungsi bertindak antara satu sama lain. Apa jadi kalau garisan lurus di atas dimasukkan dalam garis lurus di bawah? Boleh fungsi masuk dalam fungsi? Yes, apa-apa boleh dalam AdMaths. Bukan itu saja, kalau dulu kita dapatkan koordinat X, Y, biasanya bermula dengan X baru dapat koordinat Y. Maksudnya, kalau Y 5X tambah 3, kita ganti koordinat X untuk dapatkan koordinat Y. Tapi untuk AdMaths, kita buat terbalik pula. Daripada Y untuk dapatkan X, menggunakan sesuatu yang dikenali sebagai fungsi songsang. Bab 2. Fungsi kuadratik. Kalau matematik, biasa kita akan kaji punca pintasan Y. Berbeza dengan AdMaths, kita tambah lagi satu titik dekat bawah ini. Oi, nak kaji titik ni pun banyak jalan kira dia. Bukan tu saja, untuk AdMaths kita kaji situasi yang mana lengkung kita mungkin sentuh sekali sahaja atau tak sentuh langsung. Bab 3. Sistem persamaan. Kalau dulu kita ada paksi Y, paksi X, dua garisan, dan kita dapat persilangan dia menggunakan persamaan serentak. Tapi AdMaths kita buat level lebih tinggi sedikit, yang mana kita kaji persilangan antara garis lurus dan juga lengkung untuk dapatkan dua persilangan. Bukan itu saja, kita juga belajar untuk menambah satu lagi paksi terkeluar daripada skrin, paksi Z, dan kita kaji persilangan antara tiga papan. 1, 2, 3. Kadang-kadang ada satu persilangan, kadang-kadang ada banyak, ataupun tak ada. Bab indeks search logaritma. Dulu kita belajar 5 kuasa berapa dapat 125. Senang, kita boleh tekan kalkulator sampai dapat kuasa 3. Akan tetapi 5 kuasa berapa sama dengan 120? Macam tak ada. Sebenarnya boleh dengan bantuan alat-alat baru seperti logaritma. Letak kiri, letak kanan, logaritma boleh menurunkan kuasa, kecuali kuasa ahli politik. Bila X duduk depan, kita buat beberapa manipulasi. Pendek cerita, kita akan dapat nilai X, cuma taklah secomel 3. Bab 5. Janjang. Janjang ni macam sifir, tapi bezanya kita tak mula dengan nombor comel. Sifir 2, mula dengan 2. Tidak. Dalam janjang, kita mula dengan 5, 7, 9. Ini sifir 2 juga. Bukan tu saja, kita belajar keupayaan untuk terus lompat kepada sebutan ke 100. Dapat berapa? Ataupun kita belajar untuk jumlahkan dengan pantas sekali dengan satu formula sahaja. Bab 6. Hukum linear. Dalam tajuk hukum linear, kita belajar macam mana tukar satu persamaan lengkung kepada satu garis lurus untuk tujuan plot titik-titik dalam satu eksperimen. Contohnya, berapakah darjah Celsius suhu, kita boleh adjust titik yang salah ke tempat yang betul. It's like magic. Bab 7. Geometri koordinat. Kalau dulu kita belajar mencari titik tengah dalam satu garis lurus, AdMaths kita adjustkan titik tengah supaya dia teranjak, tidak sama rata, menyebabkan formulanya berubah. Macam mana kalau sini satu bahagian, sini dua bahagian? Macam mana nak dapatkan koordinatnya? Kalau dulu kita cari luas segitiga sudut tegak, tapi dalam tajuk geometri koordinat, kita belajar luas segitiga sebarangan. Dahlah bukan 90 darjah, tapi panjang tak tahu, kerana kita hanya menggunakan koordinat X, Y, X, Y, X, Y. Seronok. Bab 8. Vektor. Vektor membantu kita untuk mengenal pasti pergerakan-pergerakan objek dengan daya-daya yang bertindak pada arah berbeza untuk menghasilkan jalan kesudahannya. Lebih kurang macam fizik. Bab 9. Penyelesaian segitiga. Kalau dulu kita belajar segitiga yang comel, 90 darjah, panjang, lebar diberikan, akan tetapi AdMaths tak semestinya 90 darjah, dan kadang-kadang dia bagi sudut dekat dalam dan beberapa sisi kat luar. Daripada itu, kita boleh cuba melengkapkan sudut-sudut yang lain dan sisi-sisi lain untuk mendapatkan luas walaupun dia kelihatan pelik. Bab 10. Indeks harga. Bagaimana untuk menentukan harga satu nasi lemak? Jika harga nasinya naik, harga telur turun, harga timun naik sikit, harga kacang turun, harga ikan bilis naik sikit, harga sambal tak naik tak turun, maka berapakah harga yang patut dikenakan ke atas nasi lemak? Patut dinaikkan atau diturunkan? Menggunakan formula indeks harga, kita boleh selesaikan masalah dengan bijak. Bukannya hentam-hentam naik berapa sen suka-suka hati. Kesimpulannya, AdMaths bantu kita untuk melihat lebih jauh dalam satu masalah supaya kita dapat selesaikan masalah yang lebih besar dalam dunia sebenar. Good luck. Ingat, rajinlah buat latihan, sebab tak sama seperti subjek lain yang boleh study last minute. AdMaths satu formula boleh ada sampai 15 bentuk soalan. Kalau buat latihan sikit, kita tak jumpalah pelbagai bentuk soalan yang mungkin keluar dalam exam. InsyaAllah, semoga anda maju jaya dalam AdMaths. Sertai kelas online Cikgu Hassan, Matematik Form 4, Form 5 dan juga kelas AdMaths Form 4, Form 5 dengan suara sebenar Cikgu Hassan yang agak membosankan. Ya ke?